Pertama sekali, saya nak sebut pasal pemberian dana. Sadiq Sigaraga ni macam tak faham-faham dan dia sengaja mengelirukan rakyat. Pertama sekali, saya nak tanya dengan Sadiq ni. Masa engkau jadi menteri, ada tak engkau beritahu dengan Mahathir suruh bagi wakil rakyat UMNO peruntukan ahli parlimen? Ada tak bagi? Kalau zaman kau duduk dalam kerajaan pun kau tak boleh nak bagi. Jadi, janganlah kau petikaikan orang lain yang jauh lebih mulia daripada kau. Kurang-kurang Datuk Seri Ismail Sabri, bila dia duduk di dalam kerajaan, dia jadi Perdana Menteri, dia buka peluang untuk ada pilihan bagi ahli parlimen. Kalau nakkan peruntukan, mari duduk berunding, sign CSA, kamu dapat peruntukan. Dan akhirnya, Syed Saddiq pun dapat. Betul tak, Dik? Hari ini, PMX buat offer yang sama. Maknanya, Ismail Sabri baik, PMX baik, mereka ni jauh lebih mulia daripada manusia yang busuk hati bernama Mahathir. Dan ketika tu, Syed Saddiq menyokong Mahathir ni. PMX kata, dia amanahkan kepada TPM2, Datuk Seri Fazilah Yusof, untuk berunding dengan Ketua Pembangkang. Tapi sehingga hari ini, Ketua Pembangkang tidak mahu berunding dengan TPM2 untuk menyelesaikan isu peruntukan untuk ahli-ahli parlimen. Nak peruntukan boleh, tapi ikutlah syarat seperti mana yang dibuat zaman pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri. Signlah CSA tu. Bila sign CSA, tengok macam ahli parlimen Kuala Kangsar dan mungkin Ketere pun akan ikut serta. Dia orang ready nak sign. Tak ada masalah. Maka dapatlah peruntukan tu. Kalau misalnya kamu tak dapat peruntukan tu, tak bermakna bahawa peruntukan tu takkan disalurkan kepada rakyat di Muar. Janganlah nak membodohkan rakyat. Saudara, kena faham. Itu sebabnya bila dia orang tidak mahu tanda tangan CSA, iaitu bersetuju untuk menyokong kerajaan dalam segala usaha untuk menjaga kepentingan rakyat melalui usul-usul yang dibawa ke parlimen, maka mungkin peruntukan itu akan disalurkan melalui contohnya, macam dekat Kelantan. Kita akan wujudkan JPP, contohnya. Maka semua sekali itu akan melalui ICU. Dia akan melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan. Tidaklah melalui wakil rakyat pembangkang. Jadi, akhirnya nak buat rumah ke, nak buat dewan ke, dia tetap akan dapat. Tetapi, bukan ahli parlimen Sadiq Sigaraga yang bawa. Mungkin Ketua UMNO bahagian Muar ke, Ketua Amanah bahagian Muar ke, Ketua PKR bahagian Muar ke, yang menjadi penyalaras parlimen contohnya. Dialah yang akan bawa. Sebab apa dia bawa? Sebab korang tak nak sign CSA. Dulu, ketika dia bersama dengan Pakatan Harapan, boleh pula. Setuju pula dia sign CSA tu. Tak ada pun dengan Syed Saddiq bantah. Ada dia bantah bila Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Muhammad Sabu, Lim Guan Eng sign CSA bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Ada? Ada dengar Syed Saddiq bantah? Tak ada, tuan-tuan. Walaupun memang kafir. Kita mewakili Dewan ini hanya 222 orang daripada 35 atau 36 juta rakyat Malaysia. Bermakna kitalah orang-orang yang terpilih di kalangan 36 juta rakyat Malaysia itu. Justru itu saya ingin mengambil kesempatan untuk keharmonian, jangan mencetuskan provokasi perkauman, lebih-lebih lagi keagamaan. Ini akan menggiris hati saudara-saudara kita yang lain. Perkataan kafir mengkafir ini kita berhentikan di sini. Tetapi dalam Al-Quran ada menyatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Ustaz banyak paham. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Kenapa mengkafirkan orang lain? Keharmonian ini perlu kita jaga untuk kepentingan kita bersama. Sebab kita adalah antara 222 orang ahli parlimen yang telah dipilih oleh rakyat dengan kehendak Allah Ta'ala berada dalam Dewan ini. Maka kita bersidang dengan cara yang baik. Pertama sekali, saya punya pandangan terhadap cukai ni. Saya tak kata Syed Saddiq itu betul. Tetapi saya punya pendirian, sepatutnya apa yang dilakukan oleh kerajaan ialah kerajaan patut kembali dalam melaksanakan GST. Kenapa saya kata begini? Kita dah kaji GST ni lama. Kita tahu bahawa kalau dikekalkan dengan apa yang kita laksanakan sebelum ni, iaitu GST Malaysia ni, dia tak macam Singapura. Singapura, dia orang punya GST started with 3%. Sebab sebelum tu dia orang tak ada cukai. Tapi lepas tu dia sedar bahawa tak cukup. Dia naikkan kepada 7%. Kita pun tak macam Thailand. Thailand dia started at 10%.
10%, tapi bila orang marah dan sebagainya, dia turunkan kepada 7%. GST kita cuba nak start at 4%, tetapi akhirnya Kementerian Kewangan pada ketika itu memutuskan kita naikkan kepada 6%. Kenapa? Ini kena faham. Sebab GST Malaysia, kita ada 3 kadar. Arahan Datuk Seri Najib ketika itu, kita pastikan bila kita laksana GST ni, kita tidak membebankan rakyat yang berpendapatan rendah. Jadi apa yang Kementerian Kewangan buat? Kita kaji, kita tengok bagaimana rakyat yang mempunyai pendapatan RM2,000 ke bawah ni, gaji mereka ni pergi mana? So kita dapati 60 hingga 70% gaji mereka ni pergi kepada membeli barang-barang keperluan asas macam beras, gula, minyak masak, ayam, daging, sayur. So barang-barang keperluan asas ini kita nak pastikan dia ni zero rated. Dia ada GST tapi kadarnya kosong. Maknanya macam tak ada tax lah. Maka itu sebabnya kita naikkan GST daripada 4%, kita mula dengan 6%. Dan ada juga barang-barang keperluan asas lain tambahan seperti pendidikan, perbankan, perumahan, begitu juga dengan kesihatan. Perkhidmatan ini dipanggil perkhidmatan yang dikecualikan daripada GST, exempted product. Dan untuk barang kehendak, contohnya macam baju. Bukan kita beli baju setiap hari, mungkin setahun sekali bila anak nak pergi sekolah. Itu pembekalan standard. Yang ini ada 6%. Contohnya macam perabot, bukan selalu kita beli TV, barang elektronik dan sebagainya. Yang ini ada 10%. Saya punya pandangan, daripada kerajaan menaikkan SST daripada 6% pergi ke 8%, sebenarnya lebih baik tukar sistem pencukaian. Sebab apa tuan-tuan? Sistem pencukaian kita ni sebelum saya lahir dah ada. SST ni sebelum saya lahir lagi. Tahun 1972 lagi. So benda ni dah terlalu lama, dah terlalu lapuk. Ini Syed Saddiq punya kerajaan lah tu. Bila dia berada bersama dengan Mahathir, dialah yang telah buat tindakan bodoh menghapuskan GST. Lepas tu bila kerajaan tak cukup hasil, dia komplain. Bila kerajaan naikkan kepada 8%, dia komplain. Tetapi inilah manusia yang bertanggungjawab menyokong tindakan Mahathir untuk menghapuskan GST. Sedangkan dah lebih 170 buah negara laksanakan GST. GST tuan-tuan telah membantu kita. Setiap tahun, saya ambil contoh, 2016 lebih kurang 41 bilion. 2017 dia naik kepada 44.3 bilion. Beza setiap tahun tu lebih kurang 3.9 bilion. Kelebihan pendapatan. Last kali kita laksana SST 2014 hanya 18 bilion. 2017 kita berjaya collect 44.3 bilion. Beza 26.3 bilion. Lepas tu boleh naik pergi 30 bilion, 34 bilion, naik 38 bilion. Lagi besar saiz ekonomi kita. Lagi banyak. Tapi akibat daripada tindakan Mahathir yang disokong oleh manusia bernama Syed Saddiq ni, maka akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya tuan-tuan, GST yang self policy, GST yang bak kata orang tu sangat efisien. Orang tak boleh lari daripada declare secara betul. Saya ambil contoh yang paling mudah lah tuan-tuan mungkin boleh faham. SST ni bukan hanya dia menyebabkan berlakunya pertindihan, cukai 2 kali. Bukannya setakat berlakunya cukai bertindih, cukai berganda, aktiviti pemindahan harga lah. Ambil contoh. Apa kelemahan SST ni? Kelemahan SST ni, dia keluar daripada kilang sekali dia cukai. Dan setiap cukai selepas itu tuan-tuan akan diabsorb oleh peniaga dan peniaga tak boleh claim balik cukai ni. Maka akhirnya ianya menjadi kos kepada peniaga dan ianya ditransfer kepada pembeli. Jadi end user yang teruk terpaksa bayar berbanding dengan GST. Setiap level tu akan kena cukai dan setiap level tu boleh claim balik, hanya hujungnya yang tak boleh claim balik. Jadi tidak ada cukai berganda, tidak ada cukai bertindih dan tidak ada aktiviti pemindahan harga. Apa maksud aktiviti pemindahan harga? Contohnya kasut. Saya ambil contoh kasut. Katalah kos buat kasut ni RM80 lah. Pengilang buat kasut ni RM80 dan dia ambil untung RM20 dan dia jual kepada pemborong dengan harga RM100. Apa yang pengilang-pengilang ni buat? Sebab dia tahu kelemahan sistem percukaian SST. Bila barang tu, nilai dia sepatutnya dijual kepada pemborong. Dia berkilang jual kepada pemborong RM100. Dia kena bayar. Kalau dia bayar cas RM100 kepada pemborong, dia kena bayar 10% cukai jualan. Jadi kalau 10% cukai jualan tuan-tuan, apa yang berlaku saudara? Dia kena bayar kepada kerajaan, bayar kepada custom RM10. So apa yang dia buat? Dia buat aktiviti pemindahan harga. Dia tahu bahawa sekali dia keluar kilang, di situ kena cukai. Maka apa dia buat? Sebelum dia jual kepada pemborong sebenar, dia suruh adik dia ke abang dia ke kakak dia buka satu syarikat hanya untuk dia keluarkan invoice dan delivery order. Barang straight boleh hantar pergi ke pemborong sebenar. Tetapi kasut yang dia jual biasa RM100 tu, dia boleh jual dengan hanya RM20 tuan-tuan. Kepada syarikat milik kakak atau abang dia. So bila dia jual dengan harga RM20, berapa cukai yang dia perlu bayar kepada kerajaan? 10% hanya RM2. Maknanya, setiap pasang kasut, kerajaan hilang RM8. Dan mana ada kilang kasut yang hanya jual sepasang kasut. Berbilion ringgit, tuan-tuan, kerajaan hilang daripada jumlah kutipan cukai. So, bila dijual dengan harga kasut tu RM20, hantar invoice, hantar delivery order, kemudian syarikat adik ataupun kakak dia, baru jual kepada pemborong sebenar dengan harga RM100. So, kalau ada GST, daripada syarikat kilang tadi pergi ke adik dia, kena GST. Kalau daripada syarikat adik dia pergi ke pemborong sebenar pun kena GST. Mereka tak boleh lari daripada membayar cukai ni, tuan-tuan. Itu sebabnya banyak peniaga yang melarikan diri daripada membayar cukai dengan betul ni. Mereka memang marah dengan GST ni. Tetapi GST ni saudara, dia self policy.